Program Moh Kenai Perak ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Perak. Puan. Please, oh my God, help me right now, help me. Puan. Help me. Udahlah, menara ni condong, Puan jalan tak payah condong. So, boleh tak you tolong bagi tahu saya dengan lebih deep, because I want to know more about this place. Okay. Baik, Puan. Oh, thank you so much. Ni tempat ni, sebelum kenal tempat ni, kita kenal dulu daerah ni. Di dalam daerah Hilir Perak. Hilir Perak. Dan Hilir Perak, di sinilah Teluk Intan. Teluk Intan. Kalau dulu panggil Teluk Anson. Puan gaya-gaya macam orang yang berada, mesti dah pernah biasa pergi ke Paris, ke Itali. Yes, absolutely correct. Kalau di Paris ada Eiffel Tower. Kalau di Itali sana ada? Mesti tak pernah pergi. Menara Pisa. Pisa. Ya, biasalah. I orang kaya. Di sini, macam Pisa tu sengit. Di sini pun sengit juga. Oh, ya ke saya seorang je sengit? Itu yang saya tegur tadi. Tak malu dah pula sengit. Ya. Why you pakai baju lebih kurang dengan saya? Puan, saya beli baju murah-murah aja buatan Malaysia. Tak boleh jadi macam ni. Saya kena tukar baju. Banyak baju Puan ni. Buat beg lagi. Yalah. Jadi Puan, negara kita ni banyak tempat-tempat yang best untuk melancong. Utamanya di sini. Don't you know this? This is the best architecture in Malaysia. I'm okay. Ya, lupa kau tengok teman. Orang mana? Macam bunyi. No. So this place is so hard. So please, I want to go away, fly away. I believe I can bring you. I can bring you. Don't worry. Yes, I believe I can touch the sky. Actually, mana? Come here, baby. Eloknya orang ni. Tengok atas bukit mercu ibuh besar benar. Terlepas simpang jawabnya ke Kuala Kansar. Bandar Diraja tempat lahir labu sayur. Isi air sejuk tahan sampai gua tempurung. Kalau rasa kita nak ke daerah Hilir Perak hari ini, tahu? Daerah Hilir Perak terletak di selatan Perak, bersempadan dengan Bagan Datuk di sebelah selatan dan Selat Melaka di sebelah barat. Hilir Perak juga bersempadan dengan daerah Batang Padang di sebelah timur dan sempadan Perak Tengah dan Manjung di sebelah utara dan barat laut. Berkeluasan 415,766 ekar, iaitu daerah ke-6 terbesar dalam negeri Perak Darul Rizwan. Kerajaan tempatan yang mentadbir daerah ini ialah Majlis Perbandaran Teluk Intan. Bercakap tentang Teluk Intan, bandar pesat ini terletak di selatan negeri Perak. Bandar Teluk Intan merupakan pusat pentadbiran dan bandar terbesar di daerah Hilir Perak. Teluk Intan dilingkungi oleh aliran Sungai Perak dan Sungai Bidor dan merupakan bandar yang terbesar di selatan Perak berbanding Kampar, Tapah, Hutan Melintang dan Bagan Datuk. Ini teman nak khabar, kalau Mika sampai ke bandar Teluk Intan, tak sah rasanya kalau tak singgah ke Menara Condong. Teman cerita sikit pasal Menara Condong yang terletak di tengah-tengah pekan Teluk Intan ni. Asalnya, Menara Condong ni adalah menara tangki air. Kemudiannya dijadikan menara jam yang menjadi mercu tanda bandar Teluk Intan sejak beberapa lama. Keunikan menara yang berusia lebih 100 tahun adalah kerana menyerupai Menara Pisa di Itali. Menara ini dibina pada tahun 1885 dan memiliki ketinggian setinggi 85 kaki serta mempunyai 110 anak tangga. Nak menjelajah Sungai Perak? Mohonlah naik River Cruise yang berhampiran dengan bandar Teluk Intan. Menyusuri Sungai Perak dengan perkhidmatan River Cruise memperlihatkan Teluk Intan dari perspektif berbeza di mata para pelancong. Mana tidaknya, banyak aktiviti penduduk tempatan yang dapat dilihat sepanjang menyusuri sungai yang kedua terpanjang di semenanjung Malaysia ini. Kru kami berkesempatan menaiki River Cruise dan melihat sendiri apa yang ada di pesisiran Sungai Perak ini. Kepada kaki pancing, lokasi ini amat sesuai untuk koma. Nak tahu kenapa? Apa tidaknya, di sepanjang pesisiran sungai terdapat banyak pengusaha bot memberikan khidmat sewa untuk aktiviti memancing. Tambahan pula, di sini terkenal sebagai tempat tumpuan pemancing-pemancing udang galah. Malah ada juga yang berjaya pancing udang galah sehingga 8 kilogram tahu.
kolam ikan talapia merah pun ada ni ha. Di sini kita dapat melihat aktiviti rutin seharian penternak ikan air tawar. Boleh tengok package yang ada dekat sini iaitu jelajah Sungai Perak. Jelajah Sungai Perak ni kita teroka iaitu keindahan alam semula jadi di Sungai Perak di mana ada aktiviti ekoturism, ada sejarahnya dan pelbagai aktiviti sosial dan ekonomi. Selepas tu kita ada buat lawatan sambil belajar, biasanya pelajar sekolah dan universiti lah untuk trip-trip sekolah dan lawatan sambil belajar, sewa bot memancing, kelip-kelip pada waktu malam iaitu firefly, trip kajian sungai. Kita ada buat kajian di mana kita ada pergi ke dekat Bagan Datuk di sekitar kawasan Sungai Perak untuk mengkaji iaitu sutu kedalaman dan ekologi dia. Meneruskan perjalanan, kami akan dibawa ke Pulau Bangau. Pulau Bangau? Sabar. Belum sampai lagi, yuk. Bercerita lanjut tentang Pulau Bangau yang berkeluasan 6 hektar. Pemandu yang juga pengusaha River Cruise memberitahu, pulau kecil ini merupakan habitat tetap burung-burung bangau dari pelbagai spesies dan beberapa jenis burung lain. Majoritinya burung bangau lah paling banyak di sini. Malah spesies yang belum pernah kita lihat pun ada. Jadi, tak heranlah pulau yang kini berusia 16 tahun dinamakan Pulau Bangau. Burung-burung bangau ini ada aktiviti sendiri. Bukan hanya duduk di tempat yang sama aja. Seperti manusia, burung-burung bangau akan keluar mencari makanan pada waktu pagi. Pada waktu petang pula, sekumpulan burung bangau ini akan pulang ke sarang. Ditambah dengan sesuana pemandangan petang yang menenangkan dan bangau yang berterbangan menjadikan pengalaman ke tempat ini sebagai suatu pengalaman yang tak terungkap dengan kata-kata. Merupakan satu anugerah Allah, anugerah Tuhan kepada rakyat Pulau Intan yang memang jarang-jarang didapat di seluruh dunia. Jadi kita harus menjaga produk kita ini, apa yang telah ada di kawasan kita ini supaya ia dapat kekal selama-lama di Pulau Intan. Dan sudah tentulah kita harap pihak kerajaan negeri mengambil peranan yang lebih serius dalam konteks memelihara spesies bangau ni, Pulau Bangau ini, dan kalau boleh diwartakan. Jadinya, jika nak meneroka aktiviti kehidupan semula jadi ini, perlu merujuk jadual air pasang surut terlebih dahulu. Jangan main datang aja. Bukan aktiviti sehingga senja aja. Pada malam hari pula, River Cruise boleh bawa Koma melihat kelip-kelip. Macam-macam ada di negeri Perak. Moh kita kenal Perak. Tengok atas bukit, Makanan terbaik, durian yang paling sedap, sungai, gunung, ganang, segala-galanya. Yang terbaik hanya di Perak. Saksikan Moh Kenal Perak setiap hari Khamis jam 5.35 petang bermula daripada 3 September 2020. Hanya di TV3. ke Kampung Selabak pula. Jika ada yang bertanya, kenapa Kampung Selabak menjadi destinasi pilihan? Sudah pasti ada sebabnya. Dikabarkan, penduduk-penduduk di sini mempunyai tanaman nenas sendiri dan hanya menanam nenas di persekitaran rumah masing-masing. Mau kita tengok? Nanas sekarang kalau ikut tren sekarang nanas MD2 lah, tapi
koperasi pada peringkat awalnya dulu pernah buat, tapi kesesuaian tanah tak mendapatkan hasil yang sepatutnya. Jadi itu kami tak buat terus, dan sekarang ni ahli koperasi mengusahakan tanaman nanas Morris lah, atau orang kampung panggil nanas Eropah lah. Kampung Selabak tidak asing bagi para penduduk setempat dengan penanaman nenas yang berkualiti tinggi. Aktiviti penanaman nenas ini dilaporkan bermula sejak 60 tahun dulu. Kebanyakan mereka yang tinggal di sini mendapati tanah gambutnya sesuai untuk tanaman nenas, dan semenjak itu tanaman nenas semakin meluas serta menjadi pendapatan utama penduduk tempatan. Tanaman nenas diwarisi turun-temurun dan masih diteruskan generasi muda walaupun ia bukan lagi menjadi tumpuan penduduk tempatan akibat pembangunan pesat dalam sektor lain di sekitarnya. Untuk pengetahuan anda, semua hasil tanaman nenas penduduk Kampung Selabak akan dijual di sini. Di bazar nenas ini, anda juga boleh menikmati kesegaran buah nenas yang dipetik dari ladang. Terus makan di sini pun boleh. Kru kami pun sempat merasa nenas kat sini. Manis betul. Jika penonton mahu rasa nenas yang manis, juicy, mohonlah singgah bazar nenas di Jalan Padang Tembak, Teluk Intan, Perak. Inilah tempat istimewa yang teman nak bawa Syihah tu. Sekarang kami berada di tempat pelupusan sampah Majlis Perbandaran Teluk Intan di Cangkat Johor. Tak perlulah teman cerita pasal busuk ke, panas ke, itu adalah lumrah. Di sini, sampah sarap yang dikumpulkan akan dikitau semula dan diproses menjadi bahan binaan seperti simen. Sampah yang kita gunakan selalunya daripada municipal waste ataupun daripada rumah, sampah-sampah yang di rumah seperti plastik atau bahan-bahan organik. Cuma yang tak boleh kita semula ataupun digunakan untuk mesin ini ialah seperti kaca, besi ataupun seramik. Dengan teknologi baharu dari Amerika Syarikat, kita dapat melihat bagaimana plastik dan sampah yang telah dibersihkan, sampah kering seperti plastik, kertas dan kain yang digunakan akan dipecahkan dan dihancurkan untuk dijadikan prototipe simen. Nak khabar ke dema, benda ni diorang belum jual atau komersialkan. Masih dalam proses uji kaji lagi. Dengan mekanisme menarik dan sangat baik ini, ianya sekaligus boleh digunakan untuk membersihkan dan melupuhkan semua sisa sampah berbanding cara konvensional. Di Teluk Intan, tak sah kalau tak perkena mi rebus Mastan Gani. Mi rebus Mastan Gani antara makanan yang popular di Teluk Intan. Apa tidaknya, restoran ini memulakan perniagaan sekitar era 60-an lagi. Tanya je orang Teluk Intan, pasti di sinilah tempat makan yang dicadangkan. Usai sampai je ke restoran, teman dan Syihah order beberapa menu istimewa. Teman peminat mi rebus. Nak juga rasa kelainan rasa mi rebus di sini. Teman pun order mi rebus satu. Syihah pula nak try rojak. Apa lagi? Mohlah kita makan. Rojak sedap weh. Marvelous. Sungai Manik mempunyai sejarah yang tersendiri yang dikenali di seluruh negara dengan berbagai-bagai cerita, termasuk cerita parang terbang, khususnya di zaman sebelum kemerdekaan, zaman komunis, di mana orang-orang Melayu di kawasan Sungai Manik ini bangkit menentang musuh-musuh yang cuba nak merosakkan keamanan di kawasan Sungai Manik ini. Bercakap mengenai Pasir Salak, tak sahlah jika teman tak cerita mengenai Dun Sungai Manik. Menurut Datuk Zainal yang juga penasihat khas kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar, Sungai Manik mendapat nama daripada terjumpanya sejumlah manik-manik logam di tepi sungai yang dipercayai digunakan orang dahulu kala. Dari segi ekonominya, Sungai Manik terkenal dengan sektor pertanian iaitu sawah padi. Jangan tak percaya, semakin ramai anak muda di sini mula berkecimpung dalam bidang pertanian. Ini adalah sebahagian daripada kawasan Jelapang Padi Sungai Manik.
yang melibatkan 6,600 hektar di 2 mukim, mukim Sungai Manik dan juga mukim Labu Kubong. Dan juga melibatkan hampir 3,600 keluarga yang bergantung kepada penanaman padi di Sungai Manik. Selain daripada itu, saya juga di Sungai Manik ni ada satu lagi kawasan jelapang padi Cina, jelapang padi Cucak, yang melibatkan hampir 2,000 hektar. Jadi menjadikan jumlah keseluruhan Sungai Manik ini saja hampir 8,600 hektar yang terlibat dalam penanaman padi. Macam-macam ada di negeri Perak. Moh kita kenal Perak. Tengok atas bukit, Makanan terbaik, durian yang paling sedap, sungai, gunung, ganang, segala-galanya. Yang terbaik hanya di Perak. Saksikan Moh Kenal Perak setiap hari Khamis jam 5.35 petang bermula daripada 3 September 2020. Hanya di TV3. Dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, mereka memutuskan untuk menukarkan Bagan Datuk yang dulunya kepada Bagan Datuk. Maka tarikh perisytiharannya jatuh pada 9 Januari 2017. Oh, macam tu ceritanya? Ya. Patutlah dulu teman datang Bagan Datuk dah tukar Bagan Datuk dah. Terima kasihlah info-info dia tu ya. Nak kenal Bagan Datuk? Naklah. Amoh kita. Sana. Sana. Zul. Bagan Datuk adalah sebuah pekan yang terletak kira-kira 45 km dari barat Teluk Intan, Hilir Perak, berlokasi di barat daya Bandaraya Ipoh. Meneruskan pengembaraan di negeri Perak Darul Rizwan, kru kami meneruskan ekspedisi meneroka tempat-tempat menarik di Bagan Datuk dengan menaiki bot milik Blue Tears Island untuk melihat pembinaan jambatan Bagan Datuk yang dijangka siap pada tahun hadapan. Pada sebelah petang, tepat jam 6.30, teman dan kru berpeluang melawat ke beberapa destinasi persinggahan bot antaranya di Parit 1. Perjalanan yang mengambil masa 10 minit dari jeti Bagan Datuk, kami berpeluang melihat sekumpulan burung helang yang dilaporkan tinggal di kawasan terbabit. Apabila horn bot dibunyikan, sekawanan burung helang keluar dan mendekati bot. Sungguh jinak dan ternyata memang banyak burung helang berterbangan yang jarang kita lihat. Rupa-rupanya bot yang membunyikan horn menandakan masa untuk burung-burung helang makan petang. Pemandu memberhentikan bot, lalu pembantunya menuangkan sebaldi usus, isi dan kulit ayam di permukaan laut. Dengan suasana matahari terbenam yang penuh dengan warna senja, menyelahkan lagi ciptaan indah sang pencipta. Masya Allah, sungguh indah, tak terucap dengan kata-kata. Ini dia salah satu tarikan di Bagan Datuk. Korang boleh tengok burung helang ni berkawan, bersekumpulan, terbang, hinggap nak mencari makan. Apalagi demo pun bagi makan. Sudah demo kumpul. Nampak? Ya Allah, jarang betul dapat tengok rupa ni. Hanya di Perak.
Seterusnya, kami dibawa ke destinasi kedua iaitu di Sungai Pergam untuk melihat kelip-kelip. Difahamkan kelip-kelip akan mula keluar pada jam 7.45 malam. Perjalanan singkat yang memakan masa hanya 5 minit dari jeti membawa kami ke habitat kekal serangga bersayap yang mengeluarkan cahaya pada waktu malam. Macam lampu lip-lap pada pokok Christmas pun ya. Nak tahu apa makanan kelip-kelip? Serangga berkilau ini memakan getah pokok berembang. Meneruskan perjalanan, kami dibawa ke hentian ketiga untuk melihat blue plankton. Bagi peminat laut dan divers, pasti sudah biasa melihat blue plankton, tapi masih ramai belum kenal dan tengok secara dekat hidupan laut ini. Setelah sampai, pemandu bot bersama pembantunya mengambil blue plankton menggunakan penapis ikan dan meletakkannya ke dalam besin, bertujuan untuk menunjuk blue plankton secara dekat kepada pelancong. Sekarang kami bawa Koma ke salah satu ladang kelapa yang terdapat di Bagan Datuk. Dah namanya ladang, memang banyaklah pokok kelapa, ya tak? Hasil tanaman kelapa ini akan dijual kepada peniaga secara borong dan tetap. Memang laku keras. Lazimnya, pengusaha produk tempatan merupakan pelanggan tetap pemilik-pemilik ladang kelapa di sini. Di sini, banyak produk-produk tempatan berasaskan kelapa dijual. Antara produk yang diusahakan penduduk adalah santan sejuk beku, kerisik, minyak kelapa dara, dodoi, biskut kelapa, jeli kelapa dan kraft tangan. Kalau nak beli, moh ke kampung Sungai Ulo, Bagan Datuk. Pernah dengar tentang beting beras basah? Bagi anda yang gemarkan sejarah Kesultanan Melayu, destinasi ini boleh anda lawati jika ke negeri Perak. Beting beras basah terletak di Kuala Sungai Perak, Bagan Datuk. Mengikut sejarah, di sinilah bermulanya Sultan Perak yang pertama berangkat masuk ke negeri Perak. Bagi mereka yang berminat untuk melawat ke lokasi ini, anda boleh melalui jalan darat dengan datang ke Kampung Sungai Ular yang mengambil masa kira-kira 7 minit untuk sampai. Beting beras basah dikaitkan dengan Sultan Perak yang pertama yang telah menjejakkan kaki di sini. Mengikut adat istiadat Kesultanan negeri ini, setiap kali pertabalan Sultan Perak, Sultan mesti menghilir Sungai Perak dari Kuala Kangsar hingga ke Beting Beras Basah. Pada 14 Mei 2015, Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah turut menyempurnakan istiadat mencecah kaki di Beting Beras Basah sebagai menyempurnakan istiadat pertabalan Sultan Perak. Istiadat ini dilakukan sebagai simbolik adat signifikan tempat pertama Sultan Muzaffar Shah I, iaitu Sultan Perak pertama yang menjejakkan kaki ketika mula sampai di bumi Perak. Kalau dah mata bertentang mata, hati di dalam bagai nak gila. Pertama kali ku melihat wajah si dia, pertemuan bermula di taman si kebun bunga. Itulah mulanya berjumpa bertentangan mata. Itu dah sekian dulu untuk episod kali ini di Bagan Datuk. Itu aja ke? Udahlah tu nak cakap ni. Alah, kita sama minggu depan ke? Minggu depan kita jumpa lagi. Yalah, minggu depan jangan lupa. Hari Khamis, jam 5.35 petang. Hati di mana lagi? Mo kena Perak. Senyumlah, senyumlah. Ahai Cik Mek Molek. Senyumlah, hai, senyumlah, hai, ahai Cik Mek Molek. Tak besok. Senyumlah, wahai Cik Mek Molek. Tempat lahir teman terletak di Teluk Intan. Menara condong waktu malam berkedipan. Jangan tidur lagi, Zutepeng ada night safari. Tengok kunang-kunang singgah ke Kuala sepetang. Kalau esok hangat tidur, jom mandi.
Program Moh Kenai Perak itu tadi dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Perak.